Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua hari ini? Didoakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada siapa sekarang yang join FB Live Solehah? Boleh tolong share dan kongsikan link FB Live Solehah pada hari ini supaya lebih ramai akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Stay at home. Di masa PKP ni banyak-banyakkan buat aktiviti yang berfaedah. Boleh lakukan segala perkara yang Allah suruh, insya-Allah, dan amalkan segala sifat-sifat mahmudah. Walaupun kita duduk di rumah, kita boleh sebenarnya untuk mengamalkan segala perkara aktiviti yang berfaedah. Okey, sebelum tu mari kita sama-sama mulakan sharing ilmu solehah pada hari ini dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey. Siapa ada sekarang ni? Solehah nak perkenalkan diri terlebih dahulu kepada new follower dan new friend list. Alhamdulillah, nama diberi Solehah Mat Taha, merupakan great leader bagi kawasan Keluang Johor. Solehah telah bersama dengan dakwah dan bisnes FTR ni masuk tahun kelima. Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Solehah merupakan umi kepada 4 orang cahaya mata dan merupakan bekas graduan daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Okey, kepakaran kami adalah membantu usahawan di luar sana yang ada masalah hati, masalah jiwa, nak betulkan jiwa kita macam mana dengan menggunakan platform Formula Tarik Rezeki, buku rezeki kelas pertama yang menggunakan bahasa simple, santai dan sentap serta mudah difahami. #baca-baca sentap. Okey. Tajuk live Solehah hari ini, hari yang ke-183, adalah tips mudah macam mana kita nak bersedekah. Sedekah ni adalah satu perkara dan amalan yang sangat terpuji yang boleh kita apply dalam kehidupan seharian kita. Mudah sangat sebenarnya kalau kita tahu caranya. Okey, kat sini Solehah nak kongsikan 7 cara macam mana kita nak mudah bersedekah dalam amalan seharian kita. Adakah kita mustahil untuk bersedekah setiap hari? Tak. Hari ni Solehah nak kongsikan beberapa tips mudah untuk anda semua hari-hari boleh bersedekah anytime dan anyway, insya-Allah. Okey. Tips yang pertama, mulakan bersedekah di masjid ataupun surau. Macam mana cara kita nak bersedekah di masjid ataupun surau? Kita seorang penduduk yang prihatin, masyarakat yang prihatin, jemaah masjid yang prihatin, bolehlah memantau keadaan sekeliling masjid, apa yang tak cukup. Contohnya kalau kita tengok sabun di tempat sinki tak ada sabun, kita boleh sedekahkan sabun. Kalau kita tengok selipar banyak yang dah tercabut-cabut, selipar banyak yang dah kotor-kotor dan dah lusuh, apa kata kita bersedekah dengan memberikan serta sedekah selipar di masjid ataupun surau. Ni adalah salah satu cara macam mana kita mudah nak bersedekah. Jangan kita ingatkan sedekah tu hanyalah kita bagi duit dan harta apa yang kita ada. Tapi sedekah ni adalah lebih kepada apa kemampuan kita. Saat ini apa yang kita ada, contoh kita mampu untuk sedekahkan sabun, is okay, anda boleh teruskan amalan bersedekah ni dan boleh hulurkan dan sedekahkan, letakkan di masjid dan juga surau. Okey, tu yang pertama, sedekah di masjid dan surau. Yang kedua, tips mudah untuk kita bersedekah adalah kita bersedekah
kepada haiwan dan juga manusia. Macam mana tu? Contoh, tiba-tiba ada seekor binatang, iaitu kucing, datang dekat kita. Kalau kita nak tahu Allah hadirkan seekor kucing tu datang dekat kita, kadang bukan seekor, kadang-kadang 2 ekor, 3 ekor pun datang dekat kita. Kita tengah makan, contoh kita makan dekat kedai, tiba-tiba banyak kucing datang dekat kita time kita tengah makan tu. Macam mana tahu-tahu je kita tengah makan sedap kan? Apa kata masa tu kalau kita ada makan makanan, ada tulang ayam ke, tulang ikan ke, ada sikit-sikit saki-baki ayam yang kita belum habiskan, apa kata kita hulurkan dan berikan kucing tersebut makan. Lebih molek kalau kita berikan mereka, contoh kalau kucing zaman sekarang ada minum susu lagi ke? Kucing zaman sekarang kebanyakannya dah mula makan makanan yang mewah-mewah juga. Sama juga macam manusia. Manusia pun suka makan makanan yang sedap kan? Kucing zaman sekarang pun kucing yang suka makan makanan yang sedap. Kadang-kadang kita bagi susu ke, kita bagi tulang ke, dia tolak. Kadang-kadang dia nak sesuatu makanan yang elok. Sama juga macam kita manusia. Tapi kita boleh ringankan tangan kita. Kita boleh belikan sesuatu makanan untuk kucing tersebut. Dan kita berikan mereka sedekah. Sedekah kepada binatang dan sedekah kepada manusia. Contoh, kita tengok banyak gelandangan, banyak pengemis-pengemis duduk tidur di kaki 5. Sesekali bolehlah hulurkan, ringankan bebanan mereka. Beli nasi bungkus siap-siap, yang dah siap bungkus dalam polistrin ke, dalam bekas makanan ke, kita boleh bagi mereka. Bagi mereka ikut kemampuan kita, ikut bajet kita, insya-Allah. Spaghetti, kucing pun makan spaghetti. Tengok tu, kucing zaman sekarang betapa canggihnya. Spaghetti pun kucing makan. Betapa mewah hidup kucing zaman sekarang ni. Apapun, setiap rezeki binatang seperti kucing, seperti ayam, seperti apa-apa saja binatang peliharaan, ada rezekinya masing-masing melalui manusia. Jangan kita kedekut, jangan kita sepak dia, jangan kita baling air panas dekat dia, jangan jirus dia dengan air panas, jangan. Allah hadirkan kucing tersebut untuk beri pahala kepada kita sebenarnya. Allah datangkan kucing tersebut supaya kita ringankan tangan membantu, memberikan sedekah kepada mereka binatang tersebut. Ni cara yang kedua, bersedekah kepada binatang dan juga manusia. Yang seterusnya, sedekah yang paling mudah dan sedekah yang paling senang kita nak buat sebenarnya setiap hari adalah sedekah ilmu. Sedekah ilmu pengetahuan. Segala apa sahaja ilmu yang bermanfaat, yang sedap didengar di pendengaran kita, kalau tak sedap pun, kalau asalkan dia ilmu, anda boleh kongsikan dengan niat seikhlas hati. Nak bantu orang, sampaikan informasi yang kadang-kadang orang tak tahu. Dan kadang-kadang orang tak tahu tapi dia tak cakna, dia tak hadam. So, kitalah tugas kita sebagai da'i pada hari ini, perjelaskan dan huraikan mengikut apa yang kita faham, kita sampaikan pula kepada mereka. InsyaAllah inilah sedekah yang terbaik, sedekah ilmu. Termasuklah kalau kita berkongsi ilmu di dalam grup usrah. Termasuklah kalau kita berkongsi ilmu bersama jemaah pembaca FTR kita. Dan juga grade agent kita ke. Itu adalah sedekah ilmu. Sebab tu jangan pelik. Rezeki dia melimpah ruah. Rezeki dia berkat. Rezeki dia kebanjiran. Banyak sangat Allah bagi dia rezeki dari pelbagai arah. Rupa-rupanya dia suka berkongsi ilmu. Orang yang suka berkongsi ilmu, dia sedekah ilmu, insya-Allah Allah akan lebatkan lagi rezeki dia. Allah akan mudahkan dia lagi untuk closing sale. Allah akan mudahkan urusan dia bersama dengan customer dan pelanggan serta prospek. Yang PM, insya-Allah mudah sangat jalannya. Anda semua kena yakin, bila kita semakin memberi, semakin banyak kita memberi, semakin kaya kita sebenarnya. The more you give, the more you get. Allah sendiri telah berfirman di dalam ayat Al-Quran, bersedekahlah. Bersedekahlah dan bayar zakatlah kepada mereka-mereka yang berkelayakan mengikut asnaf-asnaf yang telah dituliskan di dalam Al-Quran. Anda boleh sedekahkan kepada mereka, insya-Allah. Okey, waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Hari ini perkongsian soleha berkenaan tips mudah macam mana kita nak bersedekah.
Solah dah huraikan 3. Yang pertama tadi adalah sedekah kepada masjid dan surau. Yang kedua, sedekah kepada binatang dan manusia. Yang ketiga adalah sedekah ilmu. Macam mana kita nak sedekah ilmu? Banyakkan perkongsian. Walaupun kita post iklan ataupun status yang berilmiah, yang bermanfaat, bila pembaca serta siapa-siapa je yang baca kita punya posting di Facebook, insya-Allah itulah menjadi saham akhirat kita. Ada 3 perkara yang Allah kata pahalanya akan mengalir berkekalan hingga kita dah mati pun akan tetap mengalir. Iaitu yang pertama, ilmu yang bermanfaat untuk kita sebarkan. Yang kedua adalah doa anak soleh dan solehah. Yang ketiga adalah tabung sedekah amal jariah kita. Ketiga-tiga perkara ni kalau kita pegang, insya-Allah kitalah yang akan beruntung. Pahala kita walaupun kita dah meninggal dunia, dah tak ada lagi jasad kita kat dunia ni, tapi Allah Maha Baik, Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah. Allah bagi kita pahala yang tak putus-putus mengalir. Subhanallah, inilah yang kita nak, saham dan tiket untuk akhirat kita. Bukan untuk orang lain, sebenarnya untuk diri kita. Dan yang penting kita nak ajak orang lain sama untuk turn back to Allah. Inilah matlamat kita sebagai pendakwah, sebagai da'i, sebagai khalifah di muka bumi ni. Kita nak jaga agama Allah, kita nak sebarkan kebaikan. Sampaikanlah walau hanya sepotong ayat, walaupun hanya sepatah kata pun, kalau itu terkesan di hati manusia, itu sudah memadai dan itu sudah memberi pahala serta jariah kepada kita sebenarnya. Sebab tu, jangan jemu untuk berkongsi ilmu, jangan jemu untuk menyampaikan ilmu kepada orang yang memerlukan. Rupa-rupanya ramai orang yang tunggu live kita. Rupa-rupanya ramai orang terkesan bila dengar live kita. Live sharing ilmu, bukannya live yang bukan-bukan, adalah sesuatu bentuk input, informasi yang mana terkesan bila seseorang mendengar. Itulah sedekah yang paling baik, iaitu sedekah ilmu pengetahuan. Okey, yang ketiga, sedekah ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah sedekah setiap hari. Setiap hari kita boleh jadikan kebiasaan kita. Sedekah setiap hari maksudnya di sini adalah, contohnya satu hari kita nekat dan berazam nak sedekah RM RM1 atau RM2 sehari, dan esoknya pun kita sedekah RM2 atau RM1 sehari. So, bila kita dah kumpul-kumpul, kita boleh serahkan dan berikan sedekah setiap hari kita tu, yang telah menjadi konsisten dan istiqomah diri kita. Kita sedekahkan dan kita berikan kepada mereka yang berkelayakan, seperti anak-anak yatim, seperti anak tafiz, seperti fakir miskin, seperti ibu-ibu tunggal, seperti golongan yang sangat memerlukan. Contoh dia memang cacat OKU, tak mampu nak bekerja, kita boleh sedekah kepada mereka ini. InsyaAllah bila kita sedekah dan ringankan bebanan orang lain, insyaAllah Allah akan gandakan pahala dan Allah akan naikkan darjat kita di sisi Allah di hari akhirat nanti. Inilah the powerful of sedekah yang ramai orang terlepas pandang. Ramai yang takut nak bersedekah sebab takut nak jadi miskin. Sebenarnya kita kena betulkan mindset kita, kita kena betulkan pemikiran kita, kita kena betulkan balik blockage dalam diri kita ni. Penghalang kita nak sedekah ni, rupa-rupanya semakin sedekah semakin kaya kita. Inilah yang Allah telah janjikan. Sebab bila kita bersedekah, insya-Allah hati dan jiwa kita automatik hadir perasaan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana orang yang bersyukur ni sentiasa Allah pelihara dia, orang yang bersyukur ni sentiasa Allah gandakan rezeki dia. Seperti dalam firman Allah dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa kita semua yang bersyukur, Allah akan tambah rezeki kepadanya tanpa putus-putus. Inilah janji Allah kepada kita manusia. Jangan takut bersedekah. Sebab bersedekah akan menjadikan kita kaya, akan menyuburkan harta kita, akan menggandakan harta kita. Sebabnya bila kita infakkan harta kita ke jalan Allah, sebenarnya hati kita, jiwa kita adalah di dalam keadaan yang suci murni, insya-Allah dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf tersasul. Seterusnya, apa lagi tips mudah untuk kita bersedekah?
mudah sangat bersedekah. Yang kelima adalah sedekah senyuman dan sedekahkan keceriaan anda kepada orang ramai. Macam Solehah, apa kata kita setiap hari ceriakan hidup orang lain. Kita sebarkan aura positif. Contoh, kita duduk dalam satu grup. Dan kemudian kita selalu menceriakan dan memberi semangat kepada ahli-ahli yang lain. Itulah sedekah yang paling baik. Sedekahkan senyuman, sedekahkan keceriaan, menghappykan orang lain, menceriakan kehidupan orang lain. Yang orang lain nak down, tak sempat nak down pun sebab kita berperanan pada hari ini menyebabkan energi kita sentiasa naik, energi kita sentiasa positif, tak sempat nak down pun, energi kita tak sempat nak pecah pun. Sebab bila kita bergaul dengan circle yang sangat positif, mereka inilah yang akan menjadikan diri kita sentiasa bersemangat, yang akan sentiasa tarik kita dikala kita rasa kurang bersemangat, dikala kita tiba-tiba rasa lemah, lemau dan down. InsyaAllah kawan-kawan kita inilah yang akan menarik tangan kita, memberikan kata-kata semangat, memberikan kata-kata motivasi dan perangsang untuk kita terus bangkit. Inilah circle yang terpuji, inilah circle yang sangat didambakan oleh orang ramai. So, pilihlah sahabat syurga anda, pilihlah circle anda yang mana circle yang dapat menarik tangan anda sama-sama untuk masuk ke syurga. Inilah circle yang terbaik, circle yang positif, bukan circle yang suka membawang dan suka menyebarkan aura negatif. Yang macam tu kita tak nak. So, sedekah yang paling simple dan mudah adalah sedekah senyuman dan keceriaan. InsyaAllah bila kita happykan hidup orang lain, InsyaAllah kita akan menjadi magnet kasih sayang. Allah sukakan kita, Allah cintakan kita dan kita disayangi oleh ramai orang. Sifat mahabbah sentiasa bergema di dalam kehidupan kita masing-masing, InsyaAllah. Tu adalah yang kelima. Kelima ke keenam? Maaf kalau Solehah terlupa. Dan seterusnya, tips untuk mudah kita bersedekah. Kita boleh sedekah dalam majlis ilmu. Macam mana tu? Okey, cara untuk kita bersedekah dalam majlis ilmu, contohnya kita pergi ke masjid ataupun surau dan pada masa itu ada seorang penceramah. Contohlah ada seorang ustazah yang buat sharing ilmu ceramah pada sesi Isra' dan Mi'raj contohnya. Pada masa itu kita tengok ramai orang datang. Kita boleh sedekahkan kertas dan juga pen serta botol air mineral pada majlis-majlis seperti itu sebab pada waktu ketika itu memang ramai tetamu yang datang, memang ramai pengunjung yang datang untuk mendengar ceramah agama. Contoh ceramah awal Muharram ke, contoh ceramah Isra' dan Mi'raj ke, memang ramai sangat yang datang dan nak mendengar majlis ilmu. Sebabnya kelebihan bila kita mendengar majlis ilmu ni, ibarat kita berada di taman-taman syurga. Bila kita tengok majlis ilmu, kita dengar majlis ilmu, kita terkesan dengan sesuatu majlis ilmu tersebut, kita sebenarnya berada di taman syurga, iaitu taman syurga di dunia. Ramai orang yang terlepas pandang diingatkan taman syurga tu hanyalah di Raudah sana, di Madinah sana. Dan taman syurga di akhirat nanti seperti Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Adnin, Jannah Darussalam, semua tu adalah syurga di hari akhirat nanti. Dan ramai orang ingatkan syurga, taman syurga di dunia hanyalah di Raudah sana. Sebenarnya Allah kata kalau kita mendengar majlis ilmu, walaupun kita pergi majlis-majlis ilmu macam ni, dengar sharing FB Live ke, dengar ustazah di YouTube ke, sebenarnya itulah majlis ilmu di dunia. InsyaAllah semoga ada input dan segala maklumat yang kita perolehi itu memberi faedah dan manfaat kepada diri kita, insyaAllah. Hai Kak Hafizah. Waalaikumsalam. Okey, yang terakhir, tips mudah untuk kita bersedekah yang terakhir adalah sedekahkan Al-Fatihah ataupun tahlil. Ini selalu dilakukan, kalau tahlil ni selalu dilakukan pada setiap hari Khamis malam Jumaat. Ramai orang memberi sedekah, tahlil dan siap sediakan pakej makanan lagi. Walaupun ini menjadi seperti adat dalam masyarakat kita, tapi apalah salahnya
bila adat itu memberi kesan positif dan memberikan ukhuwah dan silaturahim di kalangan penduduk dan masyarakat, tak salah untuk kita mengikut trending ini. InsyaAllah bila kita buat tahlil, bila kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah yang telah meninggal dunia, inilah sedekah yang berkekalan, inilah sedekah yang terbaik dan tak perlu modal pun. Kita just bacakan surah Al-Fatihah, kita sedekah dekat orang yang kita sayang. Ramai yang ingatkan sedekah Al-Fatihah ni kepada orang yang telah meninggal dunia sahaja. Sebenarnya, sedekah Al-Fatihah ni adalah boleh kita sedekahkan kepada mereka yang masih hidup, mereka yang kita sayang, mereka yang kita rindui, mereka yang sentiasa dalam doa kita, kita boleh sedekahkan Al-Fatihah. Contohlah kalau kita nak sebuah keluarga bahagia, sebuah keluarga yang aman damai, hubungan suami isteri yang mesra dan tak nak bergaduh dan panas baran, kita selalulah meminta Allah dengan cara sedekah Al-Fatihah ni dapat melembutkan hati suami ataupun isteri, serta dapat melembutkan hati anak-anak kita dalam masa yang sama. Sebab tu jangan rasa penat, jangan rasa tak nak buat bila nak sedekah Al-Fatihah ni. Inilah sedekah yang paling mudah, tak perlu modal pun. Kita just sedekahkan baca Al-Fatihah dari ayat awal hingga ayat ke-7. InsyaAllah kita sedekah sambil sebut nama dia, insyaAllah. InsyaAllah sedekah Al-Fatihah ni boleh melahirkan serta menzahirkan rasa kasih sayang kita kepada mereka, di samping dapat membentuk akhlak serta budi pekerti dalam kehidupan kita mengikut cara Islam yang sebenarnya. Okey. Soleh dah sampaikan 7 tips macam mana kita nak mudah bersedekah dan jadikan rutin harian kita. So, adakah mustahil untuk kita bersedekah setiap hari? So, bila dah tahu dah semua tips ni, kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita. Jangan miss untuk bersedekah, sebab semakin kita bersedekah, semakin kaya kita. Okey, faham? Soleh ulang balik untuk rujukan dan kesimpulan daripada sharing ilmu live hari ni. Sedekah kita boleh banyakkan bersedekah dengan 7 cara. Yang pertama, sedekah kepada masjid dan surau. Yang kedua, sedekah kepada binatang dan manusia. Yang ketiga, sedekah kepada sedekah ilmu. Yang keempat, sedekah setiap hari, istiqomah. Yang kelima, sedekah senyuman dan keceriaan. Yang keenam, sedekah pada majlis ilmu. Dan yang ketujuh, sedekah Al-Fatihah dan juga tahlil, insyaAllah. InsyaAllah bila kita jadikan kelaziman dan jadikan kebiasaan dalam rutin harian kita, kita tak akan rasa berkira-kira, malah kita rasa seronok. Rasa seronok dapat bantu orang, rasa seronok dapat bersedekah setiap hari. Sebab tu jangan pelik kenapa rezeki kita, walaupun waktu PKP ni contohlah bisnes kita tak boleh nak run, tapi sebenarnya Allah yang maha mencukupkan rezeki kita. Allah telah jamin rezeki setiap kita hambanya sentiasa ada kalau kita jaga apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Amar ma'ruf nahi mungkar. So, adakah anda yakin rezeki itu adalah jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Yakinlah. Rezeki kita ni sentiasa cukup. Rezeki kita ni sentiasa telah Allah jamin. Jangan kita risau rezeki yang bukan di tangan kita. Sebab Allah dah kata, kalau engkau jaga agamaku, kalau engkau menjaga apa yang aku suruh, rezeki engkau takkan habis-habis. Rezeki engkau aku akan sentiasa cukupkan dan berkatkan. Apa typo tu? Typo kan dah kena gelakkan dengan orang. Okey. Biasalah kita manusia tak ada yang sempurna. Lagi-lagi waktu PKP ni, bila kita selalu makan, bila kita banyak makan, mulalah jari dah makin comel. Itulah penyebab kepada typo. Okey. Sekadar selingan dan sekadar penghibur hati kita hari ni. Okey. Sekadar itu sahaja sharing ilmu Solehah pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga terkesan di hati kalian. Bolehlah kita banyak-banyakkan sedekah selepas ini, supaya jiwa kita sentiasa kaya, hati kita sentiasa kaya, dan akhlak kita juga ikut kaya, insyaAllah. Kejar akhirat, dunia datang bergolek kepada kita. Okey? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.